Mandikan gajah. Baiklah, kalau kita cerita tentang keberanian, kepada ibu dan bapa di luar sana harus berani menghadapi realiti kerana sekolah akan bermula 10 dan 11 hari bulan Mac untuk sesi persekolahan 2024 dan 2025, dan juga Hari Raya Puasa jatuh 1 bulan selepas itu. Macam mana dengan bajet kita menyediakan rumah dan juga anak-anak untuk alam persekolahan dan juga Hari Raya. Jadi kita bersama dengan Dr. Umi Hamidatul Muhammad Sofian Lee, Pensyarah Kanan, Pengurusan dan Pentadbiran Korporat, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru, Nas. Selamat tahun baru. Kan baru saja kita bercerita cepat betul Januari berlalu, ya? Ya, betul. Dan tiba masanya untuk kami, ibu dan bapa, meleleh peluh-peluh kita supaya memikirkan bajet. Jadi mungkin kita nak mulakan wawancara ini dengan Dr. Umi, nak menyatakan apakah yang harusnya menjadi keutamaan, prioriti. Silakan, Dr. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasihlah kepada Malaysia hari ini untuk kick start pada saya lah tahun 2024. Tajuk pun tengah hangat untuk kita bincangkan, ya, Nas. Okey. Kalau kita tengokkan bila kita bercerita tentang bajet antara bajet raya dan juga bajet persekolahan, bagi saya kedua-duanya adalah penting. Maksudnya cuma dalam hal ini kalau kita tengok bilakah bermulanya sekolah dan juga bila persediaan hari raya itu bertindan. Bertindan tu maknanya tak lama, Nas. Hanya berbeza sebulan daripada tarikh kedua-duanya lah. Jadi bagi saya ataupun saya rasa Nas sendiri, kita pun dah berbincang secara informal tadi. Yang pertama sekali kita perlu menetapkan prioriti. Maksudnya yang mana yang lebih penting? Adakah persekolahan ataupun bajet raya itu sendiri? Dalam hal ini selalunya kita akan kaitkan dengan dilema persediaan lah. Kan? Dan kalau kita tengok di sekolah di Malaysia ni, bila kita kata mula alam persekolahan sesi akademik 2023 bergerak ke 2024, apa yang kita perlu lihat adalah kos penyediaan. Kalau kita ada satu anak, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Namun di Malaysia ada sebahagian kita ada 2, 3, 4, walaupun Nas ni ada berapa orang anak? Saya ada 3 orang anak. Yang masih bersekolah. Lepas betul. tu sekolah biasa, lepas tu kafar lagi dan sebagainya. Ya, okey. Sama juga kalau kita tengok VT tadi, ada yang seorang ibu menyatakan bahawa kos untuk penyediaan persekolahan anak hingga mencecah RM2,000. Saya tak percayalah. Sekolah mana tu RM2,000? Kan? Doktor, tolong terangkan, Doktor. Ya, okey. Jadi macam yang saya katakan tadi, sebenarnya prioriti untuk persekolahan sebanyak mana bajet yang kita sediakan adalah melihat kepada di mana anak kita bersekolah, berapa jumlah anak kita dan apakah kos-kos yang perlu kita tanggung untuk memastikan bahawa permulaan persekolahan itu dapat dilancarkan ataupun dilaksanakan dengan baik. Dan kita mesti tahu, kalau di Malaysia kita ada satu terma, raya itu sebulan. Kan? Ya. Dan benda itu dibawa selama bertahun-tahun lah. Betul. Dan bagi saya, dalam keadaan ekonomi sekarang ataupun dalam keadaan ekonomi semasa yang agak mengekang, yang agak apa kita boleh katakan tidak sesuai lah lagi kita applykan raya itu adalah sebulan. Dan dalam konteks yang Nas tanyakan kepada saya tadi, bagaimana kita nak membezakan antara prioriti-prioriti tersebut, bagi saya kita utamakan persekolahan terlebih dahululah. Dari segi kos penyediaan buku sekolah, pakaian seragam misalnya, pembayaran yuran. Dan saya juga tidak terkejut jika ada sebahagian daripada ibu bapa dan penjaga masih lagi tidak mampu melunaskan bayaran yuran 2022 dan 2023 yang sedia ada. Ya, masih lagi ada yang tertunggak. Walaupun pada ketika ini fasa persekolahan sudah sampai ke penghujungnya dan kita nak masuk kepada fasa baru. Itulah mungkin saya boleh kongsikan sikitlah. Jadi pengambilan kita di sini, keutamaan prioriti ukur baju di badan sendiri. Ya, anak-anak harusnya dijadikan keutamaan, dan kedua ni raya sebulan. Mungkin satu konsep yang kita pedih untuk kita telan, tapi mungkin kita kena menghadapi realitinya lah. Jadi di sini Doktor ada cerita tentang kos setiap anak untuk ke sekolah. Jadi secara purata lah, satu kepala. Kita kira saja bukanlah. Satu kepala, seorang anak, berapa kosnya secara purata? Macam kalau kita dengar tadi, kalau kos 2,000 tu, itu saya rasa sekolah swasta. Mungkinlah. Jadi pandangan Doktor bagaimana? Okey, baiklah. Sebenarnya kalau kita tengok tentang berapa banyak kos yang kita boleh tetapkan mengikut kepada anak, sebenarnya dia banyak faktor yang mempengaruhi, Nas. Yang pertama sekali kita tengok tahap pengajian anak tersebut.
Adakah berada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sekolah. Sama ada dia bersekolah di sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta. Kerana kita tahu kos yuran pengajian ini adalah berbeza. Kalau sekolah swasta adalah lebih 2 kali ganda daripada kos kita boleh katakan sekolah kebangsaan. Selain daripada itu, kita boleh tengok kos-kos lain. Namun begitu, mungkin saya boleh kongsikanlah ada beberapa pecahan yang boleh kita lihat, misalnya melibatkan yuran pengajian. Yes. Betul. Yuran pengajian di mana anak itu bersekolah, sama ada di sekolah kerajaan ataupun sekolah swasta. Yang kedua adalah kos melibatkan keperluan asas anak untuk bersekolah. Misalnya macam pakaian seragam, kan. Tengok tahun lepas anak kita pelajar biasa. Kemudian bila masuk tahun baru ni dilantik pula sebagai pengawas sekolah, Nas. Itulah dia. Bila dia jadi pengawas pula, kita happy. Okay? Kita memang bahagia untuk anak kita. Tapi kita juga sebagai ayah, saya fikir kat belakang, alamak, baju biru, baju purple ni semua ada mahal sikit lagi. Kan, harganya berbeza dengan yang biasa dipakai. Betul. Peralatan sekolah pula, Nas, kita boleh tengok pensel, pensel warna, kertas lukisan dan sebagainya. Kalau itu benda yang wajib beli dan perlu beli. Selain daripada itu, Nas, kita perlu tengok juga dengan kos pengangkutan. Kos pengangkutan tu termasuk kos dia nak ke sekolah. Bagaimana? Adakah kita perlu ambil untuk barang minyak lah, harga kos minyak kita. Kemudian mungkin dari segi kita ambil taksi misalnya, ataupun sekarang orang banyak pakai e-hailing, kan, Grab dan sebagainya. Ataupun kos kita boleh katakan bas sekolah pun kita nampak sekarang ni dalam usaha untuk ditingkatkan jumlahnya daripada yang asal. Kemudian antara kos-kos lain mungkin kos tambahan. Ada sebahagian daripada ibu bapa mengambil inisiatif tambahan untuk menghantar anak mereka ke tuition, kelas tambahan, ataupun itu kita letak tepi, doktor. Itu kita tak masuk lagi, Nas. Kira lagi, doktor. Ini hanya asas saja. Jadi okeylah. Macam inilah. Secara purata satu kepala tu berapa harus kita letak ke tepi? 1,000 lah. 1,000? Wow. Itu rasional lah. Saya tanya, Nas, kalau tahun lepas macam mana? Untuk barang sekolah sahaja, untuk ketiga-tiga anak Nas tu. Secara purata, alhamdulillah, sebab saya ada 2 anak lelaki juga. Jadi kos tu diringankan apabila abang dia dah membesar. Nasib baik adik dia tak jadi pengawas, jadi bolehlah kita turunkan. Itu ringankan kos sikit. Tapi secara purata dalam RM500, itu tak kira kos tambahan. Kos tambahan ataupun bulanan. Ini hanya peralatan sekolah dan sebagainya. RM500. Adakah anda semua setuju di luar sana ataupun tidak? Sila letakkan komen anda di Facebook dan juga YouTube. InsyaAllah kita bacakan. Kita berikan anda peluang.